Baik, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS berkaitan dengan pemulihan rekod tanggungjawab bersama. InsyaAllah kita tak tahu berkaitan apa makna hasnaf rekod, apa peranan-peranan yang kita sebagai seorang Muslim dan apabila berdepani hasnaf rekod ini. InsyaAllah bersama dengan saya sekarang ini di studio saya bawakan anda selaku pengarah pembangunan sosial Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Kita bersama dengan Ustaz Suhaimi Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang ke TV Al-Hijrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin ramai di golongan di luar sana yang mungkin tidak tahu ataupun baru mengetahui ada asnaf ar-riqab ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apa maknanya dan apa kriteria hasnaf ini Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Dewi dan juga sidang penonton yang dipercayai Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini insya-Allah kita akan berbincang ataupun bersama-sama membicarakan tentang asnaf ar-riqab. Salah satu asnaf yang jarang-jarang kadang orang dengar. Dan hari ini insya-Allah kita akan kongsikan yang pertama sekali berkenaan dengan riqab itu ada disebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah At-Taubah ayat 60 berkenaan dengan asnaf zakat dan salah satunya adalah asnaf ar-riqab. Kalau dulu mungkin tafsiran ar-riqab orang sebut, orang ingat ar-riqab ni adalah hamba. Itu tafsiran yang lama dan juga kini tafsiran ar-riqab dikemas kini semula dan juga dikemas kini dan disesuaikan dengan keadaan semasa sehingga ar-riqab tu ditafsirkan sebagai mereka yang terbelenggu dengan masalah akidah dan juga sosial. Sebab tu dalam perkara ini seiring dengan fatwa yang dikeluarkan di Negeri Selangor pada tahun 2009 iaitu riqab adalah mereka yang terbelenggu di bawah satu kuasa yang menghalang kebebasan dirinya. Nah itu. Dan ar-riqab ni kriteria-kriteria ataupun bagaimana ciri-ciri ar-riqab ini. Ada disebut juga di dalam fatwa pada tahun 2021 ciri-ciri ataupun kriteria asnaf ar-riqab itu yang pertama sekali dia adalah Islam. Beragama Islam sebab duit zakat diagihkan kepada mereka yang beragama Islam. Yang kedua, mereka ni tiada bantuan kewangan ataupun mereka ni memerlukan sumber kewangan untuk dipulihkan. Cuma yang ketiga ni penting. Ketiga ni mereka yang telah disahkan ingin membebaskan dirinya daripada belenggu yang dihadapinya. Belenggu tadi, belenggu masalah sosial dan juga masalah akidah tadi. Dan mereka dengan rela hati nak ataupun hendak mengikuti program rawatan dan juga pemulihan. Dan tentang belenggu masalah sosial dan akidah tidak banyak. Ada disebutkan di dalam fatwa pada tahun 2012. Mereka ni antaranya yang terbelenggu dalam masalah sosial ni adalah masalah dadah. Kemudian masalah jenayah syariah, masalah salah Islam, amalan salah Islam, gaya hidup songsang, LGBT dan sebagainya, kes juana dan juga kes-kes yang kronik. Begitu juga tentang masalah akidah. Masalah akidah ni antaranya syirik dan khurafat. Itu. Ini jadi untuk menjamin akidah umat Islam tadi yang jauh daripada agama Islam, yang masalah akidah dan juga masalah sosial tadi untuk kembali ke pangkal jalan, maka penggunaan wang daripada asnaf ar-riqab itu diharuskan, dibolehkan. Itulah ar-riqab dan juga kriteria dan juga kes-kes tadi tu. Masalah sosial dan akidah. Itu dia, masya-Allah kan. Jadi mungkin bila kita melihat mendengar apa yang Ustaz katakan, bagaimana agaknya pendekatan MAIS untuk menyantuni dan melaksanakan usaha dalam membantu memulihkan golongan-golongan asnaf ar-riqab ini? Okey, alhamdulillah. Apabila seorang berada dalam masalah ataupun orang sakit perlu dirawat. Ya, betul. Begitu juga mereka yang berada di dalam masalah sama ada masalah akidah dan juga masalah sosialnya perlu dipulihkan. Jadi kita mengambil pendekatan 6 strategi bagi melaksanakan proses pemulihan dan juga bimbingan mereka yang jauh daripada agama Islam ni untuk kembali kepada agama Islam yang sebenar. Yang pertama sekali melalui pendekatan pendaftaran untuk menerima ataupun untuk melayakkan mereka dibantu menggunakan asnaf riqab ini, mereka perlu didaftarkan sebagai asnaf riqab. Ya, pendaftaran ni dibuat sama ada secara sukarela ataupun perintah mahkamah lah. Perintah mahkamah ni macam mana? Contohnya mereka yang terlibat dengan kes-kes jenayah syariah dan sebagainya diperintahkan untuk dipulihkan, maka kita kena pulihkan mereka. Yang kedua melalui rawatan. Rawatan ini dibuat secara rawatan kerohanian ataupun klinikal. Klinikal ni yang biasa yang luaran lah, yang dalaman perlu dirawat juga untuk dipulihkan agar mereka kembali kepada agama Islam. Yang ketiga melalui bantuan-bantuan. Bantuan sama ada bantuan untuk pemulihan, bantuan perubatan, bantuan bimbingan kepada mereka ni.
Bantuan-bantuan ni dibuat antara bantuan bimbingan yang kita buat, kita melaksanakan ataupun kita menghantar ataupun kita melantik guru-guru untuk membimbing mereka dalam aspek fardu ain, dalam aspek qiraat ataupun dalam aspek Al-Qurannya itu. Untuk mereka ni dari sudut kerohaniannya juga dipulihkan, dan kita ada seramai lebih kurang 143 guru pembimbing Asnaf Ar-Riqab ini yang kita tempatkan di rumah-rumah pemulihan dan juga rumah pemulihan majlis untuk memulihkan, membimbing mereka kembali ke pangkal jalan. Ada yang tak tahu baca Al-Quran pun ada, puan. Ya. Kemudian dalam masa yang sama kita melaksanakan juga program dalam bentuk kawalan. Kawalan ni untuk kita guide mereka agar mereka tidak terjerumus semula. Ini dari sudut SOP-nya, perundangannya, garis panduannya dan sebagainya. Dan seterusnya aspek pemulihan. Pemulihan ni kita pemulihkan, kita kena pulihkan dia sudut emosi dia, di sudut fizikal dia, di sudut kerohanian dia, kena pulihkan. Sebab tu dalam perkara ni bukan setakat itu saja, kita kena lihat di sudut kaunseling dan juga di sudut orang kata pengamalan dia untuk kita bantu mereka, ya. Dan seterusnya kita laksanakan juga program perlindungan kepada mereka. Perlindungan kepada mereka ni kadang-kadang mereka ni dibuang oleh keluarga. Mereka disisihkan oleh keluarga. Contohnya terlibat dengan gejala sosial, kemudian terlibat dengan zina dan sebagainya dan mengandung, dibuang oleh keluarga. Ada yang masalah dadah dibuang oleh keluarga, jauh daripada pengamalan agama Islam, maka disisihkan oleh masyarakat, perlukan tempat perlindungan, dan kita bawa mereka ke satu tempat perlindungan untuk dibimbing semula, dipulihkan semula. Buat masa sekarang kita ada 3 rumah pemulihan majlis, Baitul Ihsan, Baitul Islah dan juga Baitul Iman. Dan kita ada 26 rumah pemulihan Ar-Riqab di dalam kalangan NGO yang membantu untuk proses pemulihan ini. Dan dalam pelbagai bidang, ada yang sosial, ada yang masalah kes-kes juana, ada yang masalah kes LGBT dan sebagainya. Dan kita telah memperuntukkan lebih kurang dalam 25 juta bagi membantu mereka ni untuk proses pemulihan. Marilah sama-sama kita bantu mereka untuk dipulihkan. Jangan disisihkan mereka ni, agar nanti satu masa nanti kemungkinan kita tak tahu, mereka ni juga akan menjadi pendakwah di kalangan kelompok mereka, dalam kelompok dadah, dalam kelompok LGBT, dalam kelompok masalah sosial yang dan sebagainya. Buat masa sekarang kita ada lebih kurang dalam 2,205 orang asnaf yang sedang dalam proses pemulihan ni, puan. Itu strateginya sekarang. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga seperti dengan kempen bulan pembebasan Ar-Riqab yang sedang berlangsung ketika ini, Ustaz. Okey, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sekarang ni dalam mood ataupun dalam suasana kempen bulan pemulihan Ar-Riqab bermula 1 September sehinggalah 30 September ini. Dan dalam tempoh sebulan ini pelbagai aktiviti kita susunkan, antaranya forum perdana, antaranya lagi program webinar, Riqab bersama masyarakat, generasi ku sayang. Generasi ku sayang macam mana ni? Ini untuk mereka kanak-kanak ataupun untuk kalangan remaja ni terlanjur, dan kita buat dengan kerjasama dengan kesihatan dan sebagainya. Karnival sukan, kaunter kesedaran dan sebagainya. Yang ni kita buat semua ni untuk kita mendekatkan Riqab kepada masyarakat dan juga untuk masyarakat dekat dengan Riqab. Dan kita tak nak mereka jauh. Dan kempen bulan Riqab ni telah pun dilancarkan pada hari Ahad yang lepas pada 10/9 oleh Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz bin Muhammad Yusof, pengerusi Majlis Agama Islam Selangor itu sendiri. Dan insya-Allah saya juga mengajak kepada tuan-tuan di luar sana, mereka yang berada dalam masalah sosial jangan disisihkan. Mari sama-sama kita pulihkan agar satu masa besok mereka yang pulih ni mereka juga menjadi pembimbing, rakan pembimbing kepada yang lain, ataupun boleh menjadi rakan pembimbing, rakan sebaya kepada yang lain untuk proses pemulihan kepada kelompok dia, insya-Allah. Insya-Allah itu dia kan peranan masing-masing sebenarnya untuk kita membantu bersama kan. Jadi masya-Allah, terima kasih Ustaz Suhaimi Ismail selaku pengarah pembangunan sosial Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Terima kasih kerana bersama kami. Banyak penjelasan yang kita faham berkaitan dengan Asnaf Ar-Riqab ni. Mudah-mudahan peranan kita masing-masing juga insya-Allah membantu bersama-sama, insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika, kembali nanti bersama dengan Assalamualaikum selepas ini.